Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ربي يسر ولا تعسر ربي أتمم الخير. الحمد لله, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu sambungan dengan kitab Bahrul Madhi juzuk yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, bab yang ke-37, bab ma jaa anna salatal laili wan nahari mathna mathna. Bab yang telah datang ia pada menyatakan sembahyang malam dan siang itu dua rakaat satu salam. Ani bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatul laili wan nahari mathna mathna. Hadis yang lain daripada Ani bin Umar annahu kana yusalli bil laili mathna wa bin nahari arba'an. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahwasanya adalah ia semayang malam-malam dua-dua dan siang-siang empat. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, bahwasanya semayang malam dan semayang tahajud, semayang malam dan semayang tahajud malam-malam dan semayang sunat siang-siang itu telah bersalah-salahan ulama padanya. Adakah dua rakaat satu salam atau apa-apa? Dua rakaat satu salam ke? 4 rakaat satu salam ke? Macam mana? Maka boleh lihat seperti barang yang tersebut di dalam masalah 357 juzuk yang ketiga bagi kitab ini, dan dapat keterangannya lagi dalam masalah 239 yang akan datang ini. Maka sekarang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan hadisnya, katanya diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia, bermula semayang malam itu dua rakaat satu salam. Dan diriwayatkan lagi dalam satu hadis daripada Abdullah bin Umar juga bahawa adalah ia semayang malam dua rakaat satu salam dan semayang ia dengan siang hari 4 rakaat satu salam. Maksud semayang di siang hari iaitulah semayang qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur dan qabliyah asar. Masalah, semayang malam dan siang itu dua rakaat kah atau 4 rakaat satu salam? Kata Abu Isa At-Tirmidzi, dan sesungguhnya telah bersalah-salahan ahlul ilmi pada semayang malam dan siang itu. Maka telah memikir oleh setengah daripada mereka itu, yakni para ulama, bahawasanya semayang malam dan siang itu dua rakaat satu salam. Dan ialah qaul Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Dan telah berkata setengah mereka itu bermula semayang malam itu 2 rakaat satu salam. Dan memikir mereka itu akan semayang sunat siang hari 4 rakaat satu salam. Seumpama 4 rakaat dahulu daripada zuhur dan lainnya daripada semayang sunat. Dan ialah qaul Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak dan Ishaq. Ini masalah sembahyang sunat. Sembahyang sunat seperti mana yang kita fahami dianjurkan dalam Islam
Yang dimaksudkan dengan semayang sunat di sini adalah semayang sunat rawatib. Semayang sunat apa? Rawatib. Bila nama kata semayang sunat rawatib, jamak daripada ratibah, maksud dia semayang yang beriringan. Ratibah ataupun rawatib, semayang-semayang yang beriring. Sama ada sebelum ataupun selepas. Sebelum dia namakan sebagai qabliyah, selepas dinamakan sebagai ba'diyah. Semayang sebelum waktu, nama dia sebelum semayang fardu, qabliyah, lepas azan. Lepas daripada habis bagi salam semayang waktu tu, fardu, tambah lagi semayang sunat, nama dia semayang ba'diyah. Qabliyah maknanya sebelum, ba'diyah maknanya selepas. Untuk qabliyah dan ba'diyah ni, ada 22 rakaat semua. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, lepas subuh tak ada. 2 rakaat sebelum zuhur, tambah lagi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, tambah lagi 2 rakaat selepas zuhur, jadi 4. 2 ataupun 4 sebelum asar, apa dah? 2, 4, 4, 10. Campur asar 14. 2 rakaat sebelum maghrib 16. 2 rakaat selepas maghrib 18. 2 rakaat sebelum isyak 20. 2 rakaat selepas isyak 22 rakaat ini 12 rakaat yang muakkadah, yang dituntut, iaitulah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat selepas sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak. Berapa? 10. 10 ini adalah dituntut. Baki tinggal lagi adalah lagi 12 rakaat. Yang tidak dituntut dia panggil ghairu muakkadah. Tidak dituntut ataupun kita kata macam kurang dituntut sangat. Ada peluang? Balon. Tak ada peluang? Tak apa. Ambil yang muakkad dulu. Okey, ada setengah-setengah masjid dia pakai qamat awal. Maka tak dapat dah sebelum maghrib. Tak apalah, sebelum maghrib tu ghairu muakkadah. Lepas maghrib bagi dapat 2. Muakkad, dituntut. Ada setengah masjid, kebanyakan masjid, habis-habis kuliah maghrib, ustaz muan tak tunggu lah, orang pun nak main isyak, kamat-kamat, jalan terus. Maka 2 rakaat sebelum isyak tidak dituntut, 2 rakaat selepas isyak dituntut. Jadi yang dituntut tu kalau boleh jangan tinggal. Yang mana dapat peluang tu, ambil. Untuk asar ada 4 rakaat sebelum asar, tapi 4 rakaat tu juga ghairu muakkadah. Campur semua tu ada bilangan dia, ada 22 rakaat. 10 yang muakkad, 12 yang ghairu muakkadah. Maka semua tu kapit waktu sebelum dengan selepas, dia jadi kapit lah sebelum dengan selepas. Maka dinamakan dia sebagai semayang sunat rawatib, mengiringi semayang sebelum ataupun selepas. Ini yang kita dah bahas pada malam ni. Untuk semayang yang mengiringi ni, untuk siang dan malam, ada hadis Nabi kata salatul lail mathna mathna. Semayang malam semuanya 2, kecuali ada pengecualian, kecuali witir. Witir ada 1. Ada pengecualian. Adapun solat pada waktu siang hari, 2 pandangan. Sebahagian pandangan ulama mengatakan tetap juga 2, dan sebahagian ulama mengatakan boleh buat 4.
satu salam. Berarti sekali saja tahiyat. Balun 4 terus. Di rakaat keempat baru duduk baca tahiyat. Dengan sekali salam. Imam Syafi'i sendiri berpegang pada pendapat pertama. Iaitulah buat dua-dua. Tak kira siang ke malam. 2 rakaat bagi salam. 2 rakaat bagi salam. Tapi kalau siapa rasa tak sempat, bagi salam tu nak kena baca tahiyat. Tang tu nak kena curi masa lagi. Maka potong terus jadi 4, tak apa. Ada pandangan daripada Sufyan Ats-Tsauri, ada pandangan daripada Abdullah bin Al-Mubarak, ada pandangan daripada Ishaq ibn Rahawai. Ini di kalangan ulama-ulama besar. Okey, ini berdasarkan pandangan dalam mazhab para alim ulama ini, berarti kita dituntut ambillah peluang kan. Mai masjid tu kita mula dengan semayang 5 waktu. Lepas pada kita dah semayang 5 waktu, kita dah nampak macam boleh konsisten. Dah boleh dapat istiqamah, boleh kekal, nampak okey, maka kita tambah lagi dengan semayang sunat. Buatlah mula dengan 2. Lepas tu tambah lagi peluang-peluang yang ada. Terutamanya bagi orang yang mengerjakan umrah umpamanya, haji umpamanya, tak ada kerja apa pun. Ulang alik daripada hotel pergi masjid, ulang alik hotel pergi masjid, hotel masjid. Maka masa kita lapang, banyak masa. Sepatutnya gunakan masa-masa lapang ni untuk sembahyang sunat banyak. Lain pada sembahyang sunat, lain pada tawaf sunat, lain pada zikir doa, maka ambillah peluang untuk sembahyang sunat. Tetapi sebahagian ulama mengatakan boleh sembahyang pada siang hari buat 4 rakaat 1 salam. Hanya pada sembahyang qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur dan qabliyah asar. Jadi semua tu boleh buat 4. Jadi jumlah keseluruhan kalau ambil yang tu buat 4. Tapi saya tengok setengah-setengah masjid tak ada nak buat 4. Mereka punya time, mereka qamat. Ni macam mereka bubur jam macam ni. Biasanya 10 minit. Lepas tu mereka qamat. Dengan azan sekali daripada set 10 minit. Jadi kalau dengan azan, katalah azan dalam 5 minit, baki tinggal semayang lagi 5 minit. Sini tak tahu berapa minit lepas set. 10 sekali dengan azan. Sekali dengan azan kalau set tak sempat lah. Kira 2 rakaat tu macam cun-cun je. Angkat tangan doa sikit, dah. Tak boleh nak buat. Tapi kalau ada depa set lebih, okey lah. Bolehlah buat lebih. Ataupun macam surau jaranglah ada set-set macam tu. Dia kira ada orang janji bagi orang ramai. Jadi kita ada peluang pula untuk kita buat lebih. Buat 2 rakaat, tengok orang tak main lagi, buat lagi 2 rakaat. Ini nasihat saya kepada mereka-mereka yang berpeluang untuk apabila dia hadir ke masjid, surau, dapat peluang boleh buatlah. Kalau duduk di rumah, ada yang rajin, alhamdulillah dia buat. Tapi kebanyakannya bila main masjid lah orang ambil peluang untuk buat. Maka sebab apa tumpang semangat daripada kawan-kawan dan daripada jemaah yang lain. Orang pun buat, kita pun buat. Sebab duduk saja nganga je, tak ada kerja, lebih baik kita semayang. Kan? Kalau duduk di masjid dah main nganga pun duduk tak semayang. Kalau kata di rumah tu tak semayang, standard lah, tak ada cabaran. Main masjid ada cabaran, orang pakai semayang, kita tak semayang. Jadi macam tak kena. Maka ambil lah peluang. Tapi kalau esok dah sampai boleh jadi tabiat, alhamdulillah, qabliyah, ba'diyah kita boleh buat. Maka duduk di rumah ke, semayang di mana ke, kita boleh buat qabliyah, ba'diyah, kita buat. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan jadi tabiat. Tapi pesanan saya, bagi mereka yang ada semayang qada, jangan duk sibuk sangat dengan semayang sunat. Perhabis dulu qada sebab itu adalah hutang dengan Allah. Itu adalah hutang dengan Allah. Maka hutang dengan Allah paling penting untuk kita bayar. Dulu muda-muda tinggal semayang berlambak. Banyak lagi semayang yang kita tak sempat nak qada. Kalau mati celah-celah ni kita tak ada nak qada,
Alah tak apa Tuhan lebih-lebih kurang Tuhan lepas dia apa. Kita nak buat main ibadat, kita dah bertobat dah. Takkan Tuhan dia nak buat kat kita lebih kurang dia. Kita pun dah buat baik, dah jadi baik. Takkan dia nak zalim kita. Awak ingat Tuhan tu Tok Wan Ang lah. Tu bahasa kena jadi kasar sikit ya. Pasal macam nampak macam main-main. Tuhan tu bukan Tok Wan kita. Tuhan tu bukan pak menakan kita. Sehingga kan dia boleh cincai dengan kita. Dia dah bagi tahu esok di padang mahsyar dia akan cek umur hang berapa, balik bila, mati bila, perap dia akan lagi canggih punya. Mesin apa nak keluar saya tak tahu. Perap hang kena ada sekian-sekian ribu rakaat. Hang tak cukup 1000 rakaat. Balun. Api neraka lah tempat dia. Yang buat main. Sibuk sangat atas dunia. Esok malaikat dia tanya, Tuhan duduk-duduk atas dunia dia bukan tak ada masa. Dia bukan tak ada qada. Dia saja, dia pergi haji balik mai dia nak tunjuk orang pak haji mai yang sunat rajin. Lepas tu dia tak mau qada. Bila dia qada, dia rasa tadi orang tengok dia malu. Dia tak mau qada. Malu. Siap Tak siap abang betul-betul. Pasal apa tak qada yang duk sibuk sangat buat sembahyang sunat pasal apa? Ijma' ulama 4 mazhab tanpa khilaf menyatakan wajib kena qada. Semayang kena qada, puasa kena qada, zakat kena qada. Apabila tidak dilaksanakan pada tahun-tahun yang telah lalu, haji kalau mampu dulu kena qada, segala rukun Islam wajib kena qada sekiranya termasuk dalam kata orang yang boleh buat. Tidak ada masa untuk dia pergi makan angin. Masa dia selain pada kerja harian dia yang penting, makan, minum, tidur, maka dia kena habiskan masanya dengan qada sehingga habis. Walaupun sebahagian ulama mengharuskan boleh beriring-iringan antara semayang fardu dan qada, semayang sunat dan qada, tapi lebih baik bagi perabi. Lebih baik bagi perabi, lagi senang kita nak jawab dengan Tuhan. Saya dah isikan masa saya sepanjang hidup saya dengan qada. Tak sempat saya qada, wahai Tuhan, sampai dah masa saya tahu saya silap. Mana tahu kot Tuhan nak ampun. Pasal tengok hang yang sungguh hang nak duduk pulun nak perabi. Ni tak mau bagi perabi. Alasan sakit kaki tak boleh semayang berdiri, boleh semayang duduk apa? Pasal apa hang tak semayang? Tuhan bagi keringanan, janji mau semayang. Tapi itulah, nak kata pun tak kena, tak kata pun tak kena. Ada ustaz mana akan ceramah, dia kata apa? Tak payah kita minta maaf, angkat tangan, taubat nasuha. Tak boleh. Memang taubat nasuha pada tengok benda juga. Melibatkan hutang atas dunia, hutang dengan manusia pun kena bayar. Bayangkan esok di akhirat hutang dengan Tuhan lagi teruk nak kena bayar. Tak ada ganti dia. Kan, tak ada ganti dia. Macam mana ni? Sebab itulah kita kena qada bagi perabi. Jadi boleh semayang sunat tapi beriring-iringan. Lebih banyak qada daripada semayang sunat. 1,000,000 rakaat kita semayang untuk semayang sunat takkan sama dengan 1 rakaat fardu. Kau sehari kita 1,000,000, kalau 2,000,000 tak apa. Dah 40 juta pun kalau hang buat semayang sunat takkan sama dengan 1 rakaat fardu. Abang bila punya mana pun takkan sama. Sebab itu fadilat dan pahala yang kita dapat, kita qada semayang lebih besar daripada kita semayang sunat. Dah saya nak semayang tahajud, tak apa bangun tengah malam niat semayang qada. Tahajud juga tu. Semua semayang malam pada waktu malam hari, ulama kira sebagai satu tahajud. Walaupun bukan nama semayang usolli sunat tahajudi, tapi hang qada semayang itu lebih baik, dapat pahala fardu. Dapat pahala fardu, bukan pahala sunat. Hang semayang tahajud dapat pahala sunat, tapi hang semayang tahajud sunat, tapi kalau hang semayang fardu dapat pahala, semayang qada dapat pahala fardu. Uish, besar tu. Tak tahulah kan. Harap-harap
Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Dua benda. Dalam kitab ni juga Baharul Madhi jilid yang kedua, saya baca di Sungai Tiram hari Rabu minggu pertama, ni hari Rabu minggu kedua. Dia sebutkan di jilid yang kedua. Jilid pertama saya baca di Masjid Simpang 4 Balik Pulau. Dalam jilid yang kedua dia sebut ijma' 4 mazhab wajib kena qada semayang 5 waktu apabila ditinggalkan. Dan apabila seseorang tinggalkan semayang, dua benda dia wajib kena buat. Satu, dia wajib kena qada. Yang kedua, dia wajib kena taubat nasuha. Maksudnya dia dah qada, lepas itu dia kena tadah tangan minta ampun, istighfar, minta ampun, menangis-menangis, kena minta ampun kat Tuhan. Dua benda. Kalau dia qada saja tak minta ampun pun tak boleh. Kalau dia minta ampun saja tanpa dia qada pun tak boleh. Dia kena buat dua-dua. Letih sikit lah tuan-tuan nak buat macam mana. Dulu kita dilalaikan oleh hawa nafsu, syaitan dan dunia. Maka bila mai dah uzuk-uzuk belakang-belakang ni lah nak qada pergi perabi, oh jenuh sakit. Dah nak qada balik, qada puasa satu hari, nak qada semayang satu hari, paling susah sekali qada semayang. Cukup susah. Sebab tu tak boleh malu lah bila main masjid, mayang qada, mayang qada. Main subuh, qada subuh. Main zuhur, qada zuhur. Ambil qabliyah ba'diyah, qabliyah ba'diyah, qada. Qabliyah zuhur, qada zuhur sekali. Ba'diyah zuhur, qada lagi sekali. Dapat dua waktu. Ini berarti dalam setahun kalau hang boleh buat perangai dulu tu, hang dapatlah qada sebanyak 2 tahun. Kalau 10 tahun hang boleh buat macam tu, hang bolehlah qada 20 tahun. Tapi kena hari-hari macam tu. Terus sibuk dengan sembahyang sunat, habis dulu qada. Itu lebih baik. Jangan duk sibuk sangat dengan sembahyang sunat, pahala dia kecil, pahala sembahyang fardu itu lebih besar. Boleh faham? Tak mau buat tak apa. Dan tak boleh nak tolongnya. Tolong sendiri. Okey. Apa orang tak boleh tolong sendiri. Habis. Babu kaifa kana tatawwu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nahar. Seronok mengaji kitab Baharul Madhi ini. Dia adalah syarah kepada Sunan At-Tirmidhi. Sunan At-Tirmidhi ini satu kitab hadis. Kalau orang mengaji dalam dunia pengajian, terutamanya orang mengaji kitab-kitab hadis, ataupun orang mengaji, biasanya kalau mereka mengaji style India, Pakistan, Bangladesh, mereka akan habis 5-6 tahun untuk pengajian kitab. Masuk tahun ke-7 dan tahun ke-8, mereka akan mula mengaji Dauratul Hadis. Bila masuk Dauratul Hadis, antara kitab yang awal mereka kena mengaji adalah Sunan At-Tirmidhi. Sunan At-Tirmidhi ini satu kelebihan berbanding dengan kitab-kitab sunan yang lain. Imam Tirmidhi menyusun dengan gaya bahasa dia tersendiri, dengan salah satu daripada perkara penting adalah bayanul mazahib, nak menyatakan tentang perbezaan pendapat mazhab di kalangan mazhab Imam 4. Ya, dia nak bayanul mazahib, dia nak menyatakan tentang bagaimana perbezaan mazhab 4, yang mana 4 mazhab ni dengan pandangan-pandangan dia yang tersendiri. Ya, dengan 4 mazhab ni mempunyai pandangan-pandangan tersendiri. Sebab tu kalau kita tengok tadi dia sebut Syafi'i kata apa, Imam Ahmad kata apa, kita kata tu Sufyan Ats-Tsauri kata apa, Ibnul Mubarak kata apa. Maka di sini penting untuk kita nak faham tentang satu-satu pandangan di kalangan para ulama mazhab, maka didatangkan dengan hadis. Di situ ada kenyataan satu persatu tentang hadis tersebut. Bab yang ke-38, babu kaifa kana tatawwu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nahar.
bab pada menyatakan bagaimana ada semayang sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu siang hari. An Asim bin Damrah qala sa'alna Aliyan an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nahari faqala innakum la tutiquna dhaka faqulna man ataqa dhaka minna fa'ala faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanat asy-syamsu min hahuna kahayatiha min hahuna 'inda al-'asri shalla rak'ataini wa idza kanat asy-syamsu min hahuna kahayatiha min hahuna 'inda adh-dhuhri shalla arba'an wa shalla arba'an qabla adh-dhuhri wa ba'daha rak'ataini wa qabla al-'asri arba'an yafsilu baina kulli rak'ataini bitaslim 'ala al-malaikati al-muqarrabin wan nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum minal mu'minin wal mursalin. Tengok dia hurai. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, telah datang hadis dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi menunjukkan sifat semayang sunat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada siang hari dengan katanya, diriwayatkan daripada Asim bin Damrah radhiyallahu anhu, katanya telah bertanya kami akan Sayyidina Ali karramallahu wajhah daripada sembahyang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada siang hari. Qala, apakah apabila didengar oleh Sayyidina Ali akan pertanyaan Asim, lalu dijawabnya, maka katanya bahawasanya sekalian kamu tiada kuasa atas yang demikian itu. Dia bertanya, Nabi semayang siang-siang buat macam mana? Nabi Sayyidina Ali kata, oi jangan tanya, hampa tak mampu buat. Yakni tiada kuasa bertekun dan mengekalkan seumur hidup kamu mengerjakan sebagaimana tekun Nabi. Istimewa pula meraihkan waktunya dengan berbetulan dan menentukannya. Nak dapat macam Nabi SAW jaga semayang dengan awal waktunya, dengan khusyuknya, dengan jumlah rakaat yang dia buatnya, dengan lamanya, dengan ketekunan dia semayang, Masya Allah, kita tak mampu. Manakala didengar oleh Asim akan perkataan Sayyidina Ali yang demikian, maka kata kami kepadanya, tak apalah, ceritalah. Barang siapa upaya ia memperbuat semacam perbuatan Nabi itu daripada orang kita, memperbuatlah ia, cerita dulu, tengok boleh buat kata dia buat. Dan barang siapa tiada berupaya memperbuatnya, memperbuatlah ia kadar upayanya. Cerita dulu, kami nak tahu. Sayyidina Ali cerita, apakala didengar oleh Sayyidina Ali akan perkataannya yang demikian, maka berkatalah Sayyidina Ali, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila adalah matahari terbit daripada masyrik, had dari sini seperti sifatnya had dari sini pada waktu asar, semayanglah ia 2 rakaat. Dan apabila adalah matahari itu naik dari had di sini seperti sifatnya daripada had di sini pada waktu zuhur, semayanglah ia akan 4 rakaat. Semayanglah ia akan 4 rakaat duha, dan semayang ia akan 4 rakaat dahulu daripada zuhur dan 2 rakaat kemudian daripadanya. Maksudnya tak masuk zuhur lagi, dia semayang duha 4 rakaat sebelum tu. Lepas tu bila masuk ia zuhur, dia boleh semayang lagi 4 rakaat sebelum zuhur. Dah habis lepas zuhur, tambah pula lagi 2 rakaat. Riwayat yang lain buat 4 rakaat. Dan semayang ia dahulu daripada asar 4 rakaat. Mencerailah ia antara tiap-tiap 2 rakaat dengan taslim, yakni buat 2, yakni dengan tahiyat awal yang melengkapilah ia atas menyebut malaikat yang muqarrabin dan nabi-nabi dan mursalin, dan mereka yang mengikut ia akan mereka itu daripada sekalian mukminin dan sekalian muslim. Maksudnya Nabi baca doa,
At-tahiyyatul mubarakatul salawatut tayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nah, abang kata baca tasyahud. Baca tasyahud dan bagi salam. Bangun pula tambah lagi 2 rakaat. Masalah. Semayang sunat malam dan siang. Semayang sunat malam dan siang 2 rakaat 1 salam iaitu afdal. Apa dalilnya? 2 rakaat 1 salam iaitu afdal. Apa dalilnya? Kata Nawawi dalam syarah Al-Muhadzab, bermula mazhab kita Syafi'i, afdal pada semayang sunat malam dan siang itu memberi salam ia pada tiap-tiap 2 rakaat 2 salam. Dan telah menghikayat akan dia oleh Ibnu Mundhir daripada Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jabir, Hamad bin Abi Sulaiman, Malik dan Ahmad, dan telah memilih akan dia oleh Ibnu Al-Mundhir. Ramai pandangan ni pandangan dipegang oleh ramai ulama, iaitulah buat 2 rakaat. Sebab tu tuan-tuan, seronok kita ni kalau ada program-program, kalau ada orang-orang yang tempat-tempat yang kita pergi terdiri daripada tempat-tempat orang yang buat amal ibadat banyak, kita akan ada challenge. Umpamanya kita pergi duduk di pondok, dia ni semayang duha 2 rakaat, dia ni buat 4, dia ni buat 6, dia ni buat 8, dia ni buat 10, dia ni buat 12, berebut-rebut. Dia ada cabaran sikit. Kita adalah penyegan. Bila tengok orang lain buat lebih, jadi smart. Bila mai bulan Ramadan, pergi cari masjid yang ramai orang mai yang mereka rajin buat amal ibadat. Keluar jemaah umpamanya, rajin. Jemaah tabligh, keluar pergi jemaah. Kan? Tengok dia ni buat, kita pun lawan buat. Seronok, ada challenge. Ya, ada challenge. Setengah jemaah tabligh, bagus jemaah tabligh, saya suka. Saya pun keluar. Tapi saya tak suka jemaah tabligh yang tak suka mengaji. Ilmu tak ada. Mengaji tak mau. Ustaz main mengajar, belah. Kalau mereka buat, mereka punya gash ke apa ke, suruh orang duduk. Tak kena. Saya kalau jumpa mereka punya syurau selalu saya habaq. Awak buat perangai macam tu lah. Pasal apa bila ustaz mengajar tak mau mengaji? Sebab tu ustaz-ustaz meluat banyak yang mereka tak suka dengan jemaah tabligh. Sedangkan jemaah tabligh diasaskan oleh maulana yang hebat-hebat. Yang mana mereka ini terdiri daripada orang ahlul ilmi. Mereka ni orang ulama, ada ilmu banyak, amalan banyak. Maka bila digabung, ni individu lah, individu. Bukan jemaah, individu. Dia memang malas dah. Tambah pula main mengaji kat ustaz yang duk pancung-pancung sikit. Tak boleh. Kan? Saya pun heran. Masa saya mengaji pondok dulu, tok guru kami di pondok anti sungguh dengan jemaah tabligh. Saya tak. Orang ajak saya keluar. Jom pergi tengok apa yang tak betul. Betul. Tapi mungkin ada segelintir yang buat perangai tak betul. Bila ustaz-ustaz main mengajak baca kitab, dia lari keluar. Sini pun sama. Setengah duduk saya mengajar, setengah belah balik. Tak tahan telinga. Buat tak betul. Orang nasihat, lepas tu belah. Belah buat apa dengar. Kalau hang bagi nasihat, suruh orang dengar. Pasal apa bila orang lain bagi nasihat, hang tak mau dengar? Tak betul macam tu. It's not fair. Dia tak boleh macam tu. Jemaah tak salah. Saya tak pernah salahkan. Tetapi perangai macam ni lah merosakkan jemaah. Akhirnya orang kata apa? Jemaah tabligh tak mau mengaji. Mungkin betul dulu-dulu. Tapi sekarang tuan-tuan tengok jemaah tabligh, anak-anak hantar pergi tahfiz. Banyak ada yang jadi orang-orang alim. Bagus. Kita akui dan kita seronok mereka macam ni. Sebab tu kena seimbang antara ilmu dan amalan.
Sebab tu kadang-kadang orang bila bercakap tentang jemaah, saya tanya dia, apa asas manhaj tabligh? Tak pernah buka kitab. Daripada muda sampai tua dia keluar jemaah. Bila kita tanya, tak boleh nak abang. Saya tak faham dia pergi belajar di mana. Kita buka kitab, saya buka kitab. Saya ada kitab-kitab yang ditulis oleh guru-guru saya. Guru-guru saya sebahagiannya terdiri daripada anak murid pada Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Dia pekarang kitab. Manhaj tabligh ni terdiri daripada 3 perkara. Pertamanya, dia terasas daripada ilmu. Kena rajin belajar. Yang kedua, dia terbina daripada tarbiyah rohani. Ada zikir, ada wirid, ada amalan. Kalau orang-orang biasa, mereka akan bagi wirid zikir, subhanallah, alhamdulillah, baca 100 ke 300 kali ke. Tapi peringkat tinggi sikit, kena pergi di Nizamuddin, ambil bay'ah, tariqah, cistiyah. Mesti. Bila tak gembar-gemburkan sangat lah. Okay? Peringkat yang besar-besar ni sikit, yang yang syura-syura, pergi di Nizamuddin, ambil bay'ah. Ambil tariqah, cistiyah. Sebab Maulana Zakaria Kandahlawi beramal dengan 4 tarikat. Dengan cistiyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah dan Suhrawardiyah. Dia ulama hebat, dia boleh buat pegang banyak-banyak. Tak apa, kita boleh satu pun tak apa dah. Dan yang ketiganya barulah dia main manhaj dakwah. Tapi kita sukalah. Kadang-kadang 1-2 orang tu nak buat macam mana, dia pakai allergic. Dia tak boleh tengok. Kata ustaz ni main. Nampak ada janggut, ingatkan tabligh. Punya hentam tabligh. Tak. Wallahi saya tak pernah hentam tabligh. Tapi saya sedih ada di kalangan jemaah yang tak mau mengaji. Sebab tu ketika saya teringat, ketika saya berjumpa dengan Maulana lupa ada nama dia. Apa Chin nama dia? Apa nama? Di Serip Taling. Dulu dia guru di Serip Taling, Sahih Bukhari, Maulana apa nama? Apa Chin? Apa dah? Ingat belakang Chin. Dia main di balik pulau itu. Dia antara syura besar dalam Malaysia. Apabila saya jumpa dia, dia katakan saya, ustaz kena terus. Dengan cara ustaz ni, kena bagi kesedaran pada masyarakat. Jangan bagi lembut-lembut. Saya mula bertaubat dengan nak lembut-lembut aku lihat. Dia kata jangan. Teruskan katok dengan martun bagi pecah. Biar bagi kami senang untuk nak berdakwah pada orang. Saya kata loh. Kita ingat beralih-beralih umur masuk 40 lebih nak masuk 50 ni. Kena slow-slow lah sikit ke kan. Dia kata tak. Tak semua orang ada kemampuan. Kebanyakan orang mampu untuk cakap lembut-lembut. Nak bercakap dengan bahasa dengan straight to the point, hanya orang tertentu ya. Saya kata tak apa, saya teruskan dekat mana. Saya tak pernah mencarut, tapi saya akan cakap benda kebenaran. Tak betul, tak betul. Benda tu tak betul, tak betul. Sebab manhaj kita terbina dengan mengaji. Tapi tak mau mengaji. Tapi suruh orang macam-macam. Tak kena lah. Ni lah. Tak betul, tak betul, tak betul. Kadang-kadang setengah-setengah saya pergi setengah masjid, kita pergi mengajar masjid tu. Lepas keluar ramai-ramai, bagi alasan pergi panggil orang main masjid. Oh, pergi panggil lepas asar. Oh, pergi panggil. Lepas maghrib jangan panggil dah, main duduk mengaji. Panggil tak kena time. Tak boleh, tak boleh. Kita kena membina dengan ilmu. Iman itu terbentuk dengan ilmu. Kemudian amalan. Daripada iman itu terbina dengan ilmu. Selalu saya bagi formula 5 jari. Iman itu terbina dengan ilmu. Lepas ilmu dia timbul kesedaran dan keinsafan. Kemudian dia menghasilkan amalan. Amalan menghasilkan iman. Iman menghasilkan taqwa. Ini formula 5 jari. Formula tak betul. Mengaji tak mau. Kitab Fadailul A'mal karangan Maulana Zakaria adalah kitab untuk bagi timbul kesedaran. Tadi kata ilmu, yang kedua kesedaran dan keinsafan.
Oh, kitab tu dia duk tahu ni. Dia nak bagi timbul kesedaran dan keinsafan, targhib dengan tarhib. Tapi ilmu tu duk kat sini. No, kitab tebal-tebal, syarah Sahih Al-Bukhari, syarah Muwatta Imam Malik, karangan Maulana Zakaria dan juga ulama-ulama ni, dia pun tak baca. Tak mengaji. Macam mana kita nak dakwah? Sebab itulah masyarakat kita tak faham. Kan? Jadi alhamdulillah, ambil peluang. Ni seumpama apa yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi, menyatakan pandangan-pandangan mazhab supaya kita jadi manusia yang bertoleransi. Apabila kita tengok, oi dia ni baca kunut, kita tahu oh ni mazhab Syafi'i. Kita tengok dia ni tak baca kunut, oh dia ni mungkin mazhab Hanafi. Kita tengok dia ni bila dia buat jari macam tu, kita kata oh ni dia ikut mazhab lain ni. Ni mungkin Hambali dengan Hanafi. Kita tengok dia buat kanan kiri gerak, oh ni Maliki. Oh dia angkat keras lagu tu tapi gerak juga sekali gerak, oh yang ni Syafi'i. Jadi kita boleh faham benda-benda tu dan boleh menerima adanya khilaf. Ya, menerima adanya khilaf. Maka sebab itulah tuan-tuan, ini pesanan. Apabila kita dah timbul dah kesedaran ketika kita belajar, dah timbul kesedaran, buat. Tapi jangan buat sunat banyak sangat, qada semayang bagi habis. Tapi sayang ustaz, kadang-kadang tengok orang buat semayang hajat ramai-ramai, teringin habis sekali. Tak apa. Tidak ada salah. Pilah semayang hajat. Sat lagi qada balik semayang lain pula. Beriring-iringan, tapi utamakan qada supaya kita tidak akan disoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tengok Nabi SAW semayang. Semayang sunat dia masya-Allah tabarakallah. Sebab tu saya kata, pergi keluar jemaah tabligh. Ramai-ramai dia tu semayang, dia ni semayang kan. Bila kita keluar tu rasa seronok nak menimba apa orang lagi, nak kaut peluang. Dia ada cabaran, dia ada challenge. Ada pula Amir Sab, dia pula bagi semangat semayang sunat, kena jaga, kena catat ni semayang ni, jangan tinggal. Bagus. Jadi kita buat. Kita pergi duduk di pondok, orang pakat-pakat buat. Kita pergi duduk mana-mana masjid yang orang pakat-pakat lawan buat. Wow, dia ada cabaran. Tapi kalau kita pergi di mana-mana surau masjid jenis orang pun tak ramai, habis bagi salam dengan Tok Imam, dengan Tok Bilal, dengan semua seriat balik. Mai kira nak tutup pintu, nak belah balik ya. Habis tak ada cabaran. Kita pergi semayang takat boleh semayang saja, tapi cabaran untuk membina iman yang lebih tinggi tak ada. Kena berhijrah bila jadi macam tu. Kena ada waktu kita boleh main, tarik orang kita buat, tapi ada waktu kita kena pergi tambah. Kita kena recharge balik kita punya power balik dengan pergi duduk di tempat-tempat yang boleh ada challenge. Kalau tidak kita duduk-duduk macam tu. Orang lain tak sembahyang sunat, kita seorang yang sembahyang sunat. Lama-lama kita pun, macam aku seorang yang buat, tempat diam tak buat. Lama-lama kita pun jadi malas. Ada satu masjid saya pergi kat seberang. Kan? Apa nama masjid tu? Tak payah sebut lah. Bila saya pergi, habis semayang maghrib, yalah kita duduk besar semayang sunat, bukan kata bagus dah. Duduk besar semayang sunat. Satu masjid tak semayang sunat. Semua pakat-pakat duduk sandar di tiang. Yang muda, yang tua semua duduk tunggu. Bukan kata kita semayang banyak pun, 2 rakaat ya pun. Habis bagi salam tengok, tak ada siapa pun semayang sunat. Tak apalah. Boleh 3-4 kali pergi kuliah. Saya mula duk bercakap tentang semayang sunat. Mayanglah sunat. Buatlah. Dekat setengah jam punya duk cerita tentang fadilat semayang sunat. Ada kot 4-5 orang buat. Asal macam berjaya dah. Bulan depan mai macam tak payah kata lah kan. Pasal dah kata banyak kali lah. Tak ada orang pula dah buat. Aduh letih aku. Berbuih mulut punya duk cakap. Sayangnya damai masjid ambillah peluang untuk buat. Bagi kita tengok apa kata Imam Nawawi. Kata Nawawi dalam syarah Al-Muhadzab, bermula mazhab kita Syafi'i afdal pada semayang sunat
siang dan malam itu, malam dan siang itu memberi salam pada tiap-tiap 2 rakaat. Dan telah menghikayat akan dia oleh Ibnu Mundhir daripada Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jabir, Hamad bin Abi Salamah, Malik bin Ahmad, dan telah memilih akan dia oleh Ibnu Mundhir. Ramai ulama suruh kita buat semayang 2 siang pun. Dan telah dihikayatkan daripada Ibnu Amru dan Ishaq Ibnu Rahawai bahawasanya yang lebih afdal pada siang itu 4 rakaat. Tapi tak kuatlah. Dan telah berkata Al-Auza'i dan Abu Hanifah, bermula semayang malam itu 2 rakaat 1 salam, dan semayang sunat siang hari itu jika kehendakkan 4 rakaat, sembahyanglah 4 rakaat. Jika kehendakkan 2 rakaat, bolehlah semayang 2 rakaat. Nak buat 2 ke, nak buat 4 sekali, ikut suka hang. Tapi kalau kita tengok pandangan ulama yang lebih ramai, termasuk Imam Syafi'i, dia suruh kita semayang 2. Bermula dalil mazhab kita Syafi'i ialah hadis di dalam masalah 237, iaitu pada sabda Nabi, salatul laili wan nahar mathna mathna. Bermula semayang sunat malam dan siang itu 2 rakaat 1 salam. Kata Nawawi, dan ialah hadis yang sahih, dan sesungguhnya telah thabit pada keadaan semayang sunat siang hari 2 rakaat 1 salam itu tiada terhinggakan daripada hadis-hadisnya. Baru saya teringat nama Maulana tadi, Maulana Hamid Chin. Orang duk jemaah tabligh ingat, tak bisa jumpa dia. Dulu dia syurah besar, dan ni dia rajin keluar setahun di mana. Maulana Hamid Chin. Dulu dia jadi guru Sahih Bukhari di Madrasah Seri Petaling lama, puluh tahun. Dan lah ni dia banyak keluar dakwah. Semua orang lama-lama dia berkenal. Maulana Hamid Chin. Ada satu Maulana besar di Malaysia, namanya Maulana Mansur. Setiap 2 bulan sekali, dia akan mai ke madrasah saya baca kitab. Baca kitab yang dia tulis tentang hukum haid, nifas, wanita, wiladah, berkaitan dengan darah. Kitab pasal darah wanita paling besar di dunia Melayu. Terbaik tu. Kitab dia pun jual ke 100. Itu 110. 100 lebih ke 100. Terbaik. 2 bulan sekali, punya banyak orang duk minta dia. Saya kata Maulana mai tempat kami, hari Ahad ataupun hari Sabtu. Biasanya kita buat iklan, kan? Mai mengaji. Bagus, bukan senang. Cerita pasal darah wanita antara masalah fiqh paling rumit. Nak jadi laki, jadi suami, jadi mesti kena tahu, jadi bapa kena tahu macam mana darah wanita dengan dia punya perangai. Sistem darah wanita tak sama. Tu, orang alim tu, kita panggil dia mai. Dan ialah yang masyhur dan sahih, yang kata semayang 2 rakaat 1 salam. Terlalu banyak hadis yang diriwayatkan berbanding dengan 4 rakaat 1 salam. Tapi nak buat boleh, afdal dengan kurang afdal sahaja. Semayang sah. Seperti hadis 2 rakaat dahulu daripada Zuhur dan 2 rakaat kemudian daripadanya. Dan begitu juga 2 rakaat dahulu daripada Asar dan 2 rakaat kemudian daripada Maghrib dan Isya. Dan hadis 2 rakaat sunat duha, tahiyatul masjid, 2 rakaat istikharah, 2 rakaat kembali daripada musafir, 2 rakaat kemudian daripada wudu, dan lain daripada demikian itu. Hadis cerita 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, berlambak sangat-sangat. Terlalu banyak. Sehingga kan ulama mengatakan afdal buat 2 rakaat 1 salam. Tapi kalau ada orang nak buat 4 rakaat 1 salam, tidak mengapa. Imam Al-Auza'i, begitu juga dengan Imam Ishaq Ibnu Rahawiyah ataupun Rahawai, mereka ni juga berpendapat boleh, kan? Tetapi
kuranglah sikit keafdalan dia tu, sebab Nabi lebih suka buat dua-dua. Dan adapun satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dikatakannya daripada Nabi SAW, 4 rakaat dahulu daripada sembahyang Zuhur yang tiada salam padanya itu membukakan sekaliannya akan pintu-pintu langit. Ada hadis tu bunyi macam tu. Hadis tu kata, siapa sembahyang 4 rakaat dahulu pada Zuhur dengan sekali salam, terbuka pintu-pintu langit, maka ialah hadis yang dhaif, yang ittifaq atas dhaifnya. Ulama sepakat hadis tu hadis dhaif. Boleh amal tapi untuk kelebihan amalan sahaja, tapi bukan yang lebih sahih dan kuat. Dan setengah daripada orang yang mendhaifkan hadis tu iaitulah Yahya Al-Gharid Al-Qahtan. Begitu juga Imam Abu Daud dan Al-Baihaqi. Dan tempat pergi baliknya atas Ubaidah bin Mut'ab, dia punca tu, ada seorang perawi hadis dia tu, nama dia Ubaidah bin Mu'tab, ialah seorang perawi yang dhaif. Wallahu a'lam. Maka nak abang kata boleh, tapi dia lebih tarjih dalam masalah ni, ulama lebih menguatkan supaya kita buat dua-dua. Itu lebih baik. Masalah sembahyang sunat itu sah ke ia jikalau banyak qada sembahyang fardu? Tadi abang boleh ke sembahyang sunat? Kata Nawawi di dalam syarah Al-Muhadzab, dengar elok. Pokoklah tuan-tuan ada qada. Yang mana ada qada, yang tak ada tu alhamdulillah lah kan. Sembahyang daripada muda tak pernah tinggal, alhamdulillah. Tapi kalau kita ada hutang dengan Tuhan ni, dengar elok nak dia kata apa. Kata Nawawi di dalam syarah Al-Muhadzab, sah segala sembahyang sunat dan diterima akan dia, yakni makbul di sisi Allah, jika adalah beberapa fardu yang kurang sekalipun, dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sahihnya, seperti yang tersebut pada masalah 322 dalam juzuk yang ketiga bagi kitab ini. Kata Nawawi, dan adapun satu hadis yang diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, maka ialah hadis dhaif. Inilah bunyi hadisnya, dia kata apa? Qala mathalu al-musalli mathalu tajiri la yakhlusu ribuhu hatta yakhlusa ra'su malih, kadzalika al-musalli la tuqbalu nafilatuhu hatta yu'addil faridah. Diumpamakan seorang yang semayang itu seumpama seorang saudagar, tiada bersih baginya labanya hingga bersih modalnya. Laba tu untung dia. Mana boleh dapat untung kalau modal tak balik lagi? Dia kena balik modal, lepas balik modal baru nama untung. Demikian inilah juga seorang yang semayang, tiada diterima semayang sunatnya hingga ditunaikannya akan semayang fardunya. Inilah hadis yang telah diterangkan oleh Al-Baihaqi dan lainnya akan dhaifnya. Kata Nawawi, telah berkata Al-Baihaqi, dan jika sekiranya sahih hadis ini, nescaya ditanggungkan akan semayang sunat yang adalah sahnya itu terhenti atas sah semayang fardu, seperti sunat maghrib, isya, zuhur, kemudian daripadanya, supaya muafakat antara hadis ini dengan hadis Abu Hurairah yang di dalam masalah 233 juzuk yang ketiga itu. Dia kata macam ni, dia kata sekiranya hadis ni kita boleh tanggung kalau kata dia tu sahih, maka hadis ini merujuk kepada orang yang semayang sunat, katalah dia semayang sunat sebelum maghrib, semayang sunat sebelum dia katakanlah dia semayang sunat tapi dia tak semayang fardu, maka tidak sah dia punya sunat dia. Dia semayang sunat dia semayang sunat sebelum maghrib dengan lepas maghrib, semayang maghrib tak semayang. Ataupun dia tak buat, dia semayang sunat sebelum maghrib, maghrib tak buat. Ataupun dia semayang sunat lepas maghrib, tapi maghrib dia tak buat.
Dia main-main masuk masjid tengok, habis dah sembahyang sunat, buat sembahyang sunat lepas maghrib 2 rakaat. Maka dikira sembahyang dia tidak sah. Walau bagaimanapun, ulama nak menyatakan bahawa boleh sembahyang sunat sekiranya ada qada. Walaupun ada hadis yang diriwayatkan tak boleh sembahyang sunat sekiranya ada qada. Tapi oleh kerana hadis ini dhaif, maka ulama mengatakan boleh sembahyang sunat walaupun ada qada. Faham bagi elok? Tu dia punya undang-undang dia. Boleh faham tuan-tuan? Panjang tu. Saya habis sikit lagi satu bab. Sikit lah. Bab yang ke-39. Babu karahiyatis salati fi luhufin nisa. Bab pada menyatakan tegah semayang atas lihaf perempuan-perempuan. Lihaf ni apa dia? Selimut. Selimut tebal. Toto lah, toto. Ketahuilah kiranya an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli fi luhufi nisa'i. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, bermula semayang di atas selimut perempuan itu, datang hadis yang menunjukkan tegahnya, iaitu telah datang hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Demikian ini bunyinya, diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semayang ia pada lihaf istrinya. Kata Abu Isa, bermula hadis ini ialah hadis hasan lagi sahih. Dan sungguhnya diriwayatkan daripada satu jalan yang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tiada apa salah semayang di atas lihaf perempuan-perempuan itu, dan harus semayang di atas suatu yang tiada najis daripada bumi, tikar, kulit dan lainnya. Lihat beberapa masalahnya pada nombor 64 sampai 79 di dalam juzuk yang ketiga bagi kitab ni. Jadi nak cerita apa ni? Sikit sepintas lalu dia buat main. Kalau kain selimut ataupun toto yang kita pakai tidur, kita takut dia kena najis. Manalah tahu kita pergi buat lapis semayang. Kan? Kita pergi buat lapis semayang. Contohnya kita pergi hotel mana-mana. Kita pergi hotel mana-mana, kain selimut tu, dia kain selimut, nama pun kain selimut. Orang tidur, kadang-kadang mungkin kena darah haid, kadang-kadang mungkin kena air kencing, kadang-kadang mungkin kena air mani, kadang-kadang mungkin kena air mazi. Benda-benda ni najis. Maka apabila bercampur semua-semua ni benda kena, mereka ni pula pergi basuh pula jenis tak juruh. Faham tak? Biasanya mereka basuh sarung tu ya. Tidak? Sarung selimut tu yang terbaik tu. Takkan selimut tu pun dia nak basuh kot. Kalau dia basuh pun suci ke? Jadi bila kita pergi ambil yang tu, pergi hampak, kalau kita pakai toto di rumah, kalau kita basuh elok, tak apa. Kan? Katakanlah, dia tak boleh basuh, toto-toto ni tak boleh basuh. Boleh basuh, tetapi dia cepat rosak. Sebab dalam tu ada kapas. Kapas-kapas tu dia cepat lengkuk. Dia kena dry clean. Dia tak boleh kita pergi buat basuh, basah-basah ni. Saya dah tengok lingkup habis. Budak-budak saya di sekolah ada kencing malam. Main umur 6 tahun, 7 tahun. Kencing malam. Esok pagi kena basuh. Toto dia tidak hancing habis asrama budak. Boleh 10 kali basuh, jahanam. Tengok lalas kali. Dia punya apa? Dia punya kapas. Kapas tu macam nak turun pergi sebelah. Faham tak? Lepas tu dia mula nak pecah-pecah dalam tu. Tang ni setumpuk dia nak jadi macam tu. Jadi leceh. Faham tak? Jadi, senang nak abang, benda-benda tu benda boleh kena najis. Kalau hang basuh pun hang susah nak pergi cucuk ayak apa semua payah, sagi lingkup. Senang cerita, jangan buat lapik kain macam tu untuk pakai semayang. Tak? Buat dulu tu. Saya kalau pergi mana-mana hotel lah jenis, saya tengok sejadah tak ada. Saya ambil kain plekat saya bubuh. Sebab kain plekat baju saya semua saya cucuk ayak. Semua saya basuh, saya pesan orang puan saya, cucuk ayak. Tak
Mana tahu kena najis ke, kena apa ke, cucuk air. Jadi pakaian kita bersih, suci. Jadi ambil. Kita khawatir kalau kita pergi ambil ataupun kita ada shawl, kita ada selendang, kita ambil, kita hampak pakai yang kita punya sendiri. Agak lebih selamat. Masjid pun kadang-kadang Allahu Akbar, minta maaf cakap. Pesanan untuk Tok Sia, berhati-hati apabila kapet jenis macam ni. Kapet lagu ni leceh oh. Kita nak buka tak boleh. Tiba-tiba ada orang bawa anak main kencing. Satu masjid saya pergi di seberang perai, pakcik tu kena sawan gila babi. Sawan. Tarik. Sampai tua lah, daripada muda. Dan dia memang jemaah duk main masjid. Kadang-kadang dia tarik, selalu dia pakai pampers. Hari tu dia main tak pakai pampers. Habis saya punya kuliah subuh, keluar hari tu dia panggil, Ustaz, main Ustaz. Pakcik tu baru sudah tarik je. Ni Ustaz terkencing. Ni macam mana nak buat ni? Alamak. Selalu dia pakai pampers. Lama dah dia tak jadi, hari ni dia tak pakai pampers, jadi pula. Jadi saya kata, oh, tak boleh ni. Ni nombor satu, kena lap dia bagi dia habis, bubuh ayak, lap, bubuh ayak, lap, bubuh ayak, lap. Lepas tu kena juruh bagi ayak tu mengalir. Lepas tu baru boleh vacuum habis semua ni. Susah oh. Saya ingat sejamnya kerja tak habis tu. Buat macam mana? Ini keburukan pakai kaput. Jenis yang melekat macam ni lah. Sebab tu kena pesan sungguh siapa-siapa bawa anak ke apa ke, pakai pampers ke. Jaga-jaga, lagi kalau kena habis semayang kita tak sah. Maka ada baiknya kalau tuan-tuan mengamalkan, mana pergi sorban lah, jatuh. Kan? Bawa satu selendang pergi mana-mana. Lepas tu hampak tempat kita nak semayang. At least kalau kita hampak, semayang kita lebih sempurna. Tak apalah, kita boleh sangka baik tempat tu semayang sah. Tapi kalau lapik lagi dengan satu benda yang lebih suci, kita sendiri basuh, confirm, yakin, memang kain kita tak kena najis, semayang kita lebih sempurna. Macam orang perempuan, dia babi masjid, dia bawa dalam tu kain telekuk, dengan sejadah kali dia bawa. Dia nak semayang, dia hampak sejadah dia. Saya suka buat lagu tu, bagus. Mengelakkan daripada benda-benda yang boleh merosakkan kita punya amal ibadat. Dia panggil sadduz dzara'i', tutup pintu-pintu yang boleh bagi dia jadi rosak kita punya amal ibadat. Okey tuan-tuan, kita sampai pada bab yang ke-40. Babu ma yajuzu minal masyi wal amali fi salati tatawwu'i. Bab barang yang harus ia daripada berjalan dan perbuatan dalam semayang sunat. Oh, tengah semayang boleh berjalan ke? Nanti kita cerita tengok. Tanda pada muka surat 171 pada bab yang ke-40. InsyaAllah siri akan datang kita akan sambung dengan bab yang ke-40. Masuk poster ni ya. Bagi. Tak bagi. Bagi seorang satu. Ada poster dekat sini. Ni bagi seorang satu poster untuk bagi yang berminat untuk bersama dengan kami dalam sesi umrah musim sejuk pada bulan 12 yang akan datang. Kursus-kursus pun semua kita bagi. Kita bimbing tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok di situ. Bayaran dia agak sederhana, tak begitu tinggi sangat. Dengan suasana hari ini, hotel mereka bagi pun 5 bintang di Mekah dan di Madinah. Begitu juga dengan kenderaan, begitu juga dengan tempat ziarah yang begitu banyak. Begitu juga dengan apa lagi? Dengan kelebihan-kelebihan tersendiri. Dan kita naik Saudi Airline. Saudi Airline lah sebab agak besar sikit. Tempat duduk dia lebih selesa. Kalau hal lain-lain tu, malas nak kata lah kan. Kita pun dah naik macam-macam lah. Tapi ada juga, mereka nak save. Dulu pun saya juga naik yang lain juga. Tapi memandangkan kursi dia tu agak sempit. Tak selesa orang pergi balik. Kita ambil Saudi Airline. Agak lebih sempurna sikit, lebih selesa nak pergi balik. Letih ke apakah dengan tempat duduk dia dan sebagainya. InsyaAllah yang berminat untuk bersama dengan saya lah, untuk di bawah bimbingan saya, bulan 12 akan datang ni, tuan-tuan dah ada nombor telefon di situ, ada rezeki, hubungi kami secepat mungkin untuk dapatkan peluang untuk bersama dengan saya untuk mengerjakan ibadah umrah pada bulan 12, cuti sekolah akan datang ni insya-Allah.
Tak faham, terus main bisik-bisik, tak payah malu, terus main tanya ya. Senang. Kan? Itu pun kelas kita akan buat setiap hari untuk kita nak check sama ada kita buat tu betul tak betul dan sebagainya. InsyaAllah. Sekadar tu saja. Ada soalan apa-apa? Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا واسعا مباركا فيه وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.